أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa niat iktikaf dan kita tambah satu lagi niat duduk di dalam majlis ilmu lillahi taala insyaallah. Baiklah, kita kembali menyambung pengajian kita dalam kitab Mau'izah syarah kepada Ihya Ulumuddin, muka surat 159. Baik. Puak yang dibangkitkan bersama Fir'aun dan Haman. Bismillahirrahmanirrahim. Selain salat itu kelak menjadi cahaya di akhirat. Ia juga disebut sebagai burhan. Apa itu burhan? Penghujah ataupun dalil ataupun peguam kepada empunya salat itu di mahkamah Qadhi Rabbul Jalil, di mahkamah Allah kelak. Salat ini menjadi burhan, peguam kita, menjadi penghujah kita di hadapan Allah kelak. Segala hujah dan dalil, yakni burhan itu menjadi kata pemutus yang diterima oleh Allah. Secermat mana seseorang melakukan ibadat salat, maka segagah itu pula lah pendirian mereka di mahkamah akhirat kelak. Sungguh-sungguh kita jaga solat kita, maka sungguh-sungguh jugalah solat jaga kita di hadapan Allah kelak. Kita pernah bincang kesungguhan itu bermula daripada apa? Maknanya kita tertib sungguh jaga. Bila nak semayang tu, air semayang kita, sebelum tu niat lagi lah, niat nak semayang tu lillahi ta'ala. Lepas tu pergi ambil semayang tu cukup dia punya syarat, dia punya rukun, dia punya sunat, semua kita buat, doa. Lepas tu datang kita ke rumah Allah dengan keadaan menjaga hati. Sebelum ni kita pernah sebut kan, bila kita mari rumah Allah ni, ulama sebut jaga hati. Kalau kita pergi rumah orang, jaga mata, jangan tengok melilau. Kalau kita pergi pasar, pergi kedai, jaga telinga, takut dengar berita-berita yang tak perlu kita tahu. Gosip-gosip lah maknanya, ataupun fitnah. Jadi datang rumah Allah dengan keadaan menjaga hati. Khusyuk kita sebelum semayang pun dah jaga dah. Maknanya apa dah? Zikir kita tengah bawa kenderaan, pakai pakaian tu sampai satu tahap nak pakai baju, bismillah, niat sunnah menjaga aurat, pakai minyak wangi. Nak masuk tangan pun masuk tangan kanan dulu. Ni bahagian tangan macam tu jaga, sampai macam maknanya tu sungguh-sungguh kita jaga. Bila masuk bab solat lagilah kita jaga. Maknanya sebelum semayang pun kita jaga, tengah semayang pun kita jaga, lepas semayang pun kita jaga. Jaga wirid kita, jaga berdoa dengan imam kita, jaga sunat rawatib kita. Baik, semua itu akan sungguh-sungguh kita jaga salat kita, maka salat juga akan sungguh-sungguh menjadi peguam bela di hadapan Allah kelak. Baik. Justru burhan itu lebih kukuh kedudukannya berbanding dengan saksi. Kerana kedudukan saksi itu ada kala boleh ditolak oleh mahkamah kerana kelemahan yang ada pada saksi.
berkenaan. Saksi ni macam-macam. Kadang-kadang kalau dia gagap, kalau dia memang saksi palsu, mengaku saja tapi tak nampak pun, ada saksi palsu ni. Tapi kalau peguam, kalau peguam ni lawyer kita yang membela kita, maka solat itulah yang jadi peguam kita. Terserah kepada setiap orang yang beriman, yang sudah akil baligh, yang mereka tahu selok belok alam akhirat yang mana mesti ditempuhi olehnya. Tepuk dada, tanya iman. Bukan tanya selera, tepuk dada, tanya iman. Sama ada hendak melakukan solat dengan cermat dan khusyuk ataupun sebaliknya. Terserah untuk memilih sesuatu yang bermanfaat ataupun kita boleh pilih risiko negatif daripadanya. Baik, tepuk dada, tanya iman. Bukan tanya selera, bukan tanya rasa, tanya iman. Sebab iman itulah guide-nya, guide, panduan kita. Yang membezakan kita iman takwa, bukan pada apa dia bangsa, bukan pada bahasa, bukan pada jawatan, harta dan sebagainya. Tapi yang membezakan adalah iman. Sebab tu apa-apa tanya iman. Kalau tanya jawatan, siapa paling tinggilah menang. Kalau tanya harta, siapa paling kaya lah paling betul percakapan dia. Kalau tanya alim, kalau tanya pada apa cerdik pandai, maka orang paling tinggi belajar lah paling betul, semua apa dia kata betul. Tapi di sini pokok pangkalnya tanya iman. Iman ni makna merujuk apa dah? Kita dengan Tuhan. Soalannya kita dengan Tuhan tu macam mana? Allah redha, Allah suka, Allah terima ataupun tidak apa yang kita nak laksana. Baik, maknanya apa-apa pun tanya iman. Nak pilih jalan baik ke jalan buruk? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang bagi ilham kepada kita jalan baik ke jalan buruk, maka kita pilih lah. Yang memilih apa? Iman. Iman duduk mana? Di hati, bukan duduk di otak kan. Otak ni ilmu, ilmu maklumat, info, pengetahuan kita, cerna analisis. Tapi hati juga yang merentahnya, raja yang merentah, yang mengontrol, raja. Kalau otak ni lebih, akal kita ni lebih kepada menteri lah, penasihat. Tapi yang menentukan tetap hati kita. Sebab tu iman, tanya iman di hati. Bagi orang yang mengharapkan kejayaan menghadapi mahkamah akhirat, sudah pasti dia akan melaksanakan fardu solat ibarat solat yang terakhir. Cubalah kita latih sama-sama diri kita. Nak kita baca boleh lah, kita belajar ni boleh. Tapi practically dia, adakah kita buat sebelum sembahyang tu? Ya Allah, kalaulah ini solat aku yang terakhir, sebut tu je, sebut yang tu je. Ya Allah, kalaulah ini solat aku yang terakhir. Lepas tu ayat seterusnya tuan-tuan sambung lah. Maka bantulah aku untuk khusyuk, maka terimalah amalku. Maka tu, jika maka dah sebut ayat tu saja. Jika ya Allah, andai kata ini solatku yang terakhir, itu pun sudah membantu kita untuk kita sungguh-sungguh jaga hati ataupun jaga khusyuk kita dalam solat. Baik, tetapi itulah sebab kita ni sebelum sembahyang pun banyak benda dah masuk. Banyak benda yang masuk dalam kepala kita. Contoh kalau kita AC pula, nak masuk dari situ pun kita tengok kiri kanan, apa lagi tak cukup, apa lagi yang mungkin tak buat, kita tengok kiri kanan. Ni ada lagi ni, penyapu kenapa tinggal kat sini. Contoh tak? Benda simple. Sebab kita masuk tu banyak benda. Itu kalau orang yang ada jawatan. Kalau orang tak ada jawatan, lepas ni nak gimana? Siapa tu imam tugas hari ni? Itu contoh tak? Jadi banyak benda. Jadi kalau kita dapat bantu, kalau kita dapat melatih diri kita fokus, kita mari ni memang betul-betul untuk sembahyang menghadap kepada Allah, maka mudah-mudahan hati yang terfokus itu ditambah lagi. Ya Allah, andai kata ini solat terakhir, insya-Allah sembahyang kita elok. InsyaAllah itu antara tanda ataupun cara kita sungguh-sungguh menjaga solat kita. Dia akan mendirikan solat yang paling khusyuk, yang paling cermat, kerana setelah itu belum pasti dia akan bertemu waktu yang seterusnya. Kalau kita fikir macam tu, mudah-mudahan Allah bantulah. Sebab benda ni kita ilmu ada, tapi nak buat tu, nak amal tu kena hidayah, taufik dan hidayah daripada Allah untuk mengamalkan atas ilmu. Kalau kita banduan terakhir, di sembahyang subuh yang terakhir, agak-agak sembahyang dia macam mana sembahyang subuh? Dia tahu dah lepas ni dia nak kena gantung.
kena hukum gantung. Tak. Sembahyang subuh tu dia tahu itu subuh dia tak akhir. Dia sedar dia itu subuh tak akhir. Kita tak tahu. Kita tak sedar diri kita ni. Banyakkan kita tak sedar. Kadang-kadang bertuah lah orang yang tak dapat tahu bila dia mati. Kita tak tahu. Baik, macam tadi lah. Ini kisah saya lah. Semalam baru saya makan dengan seorang pakcik tu. Saya rapat dengan dia. Semalam pukul 1 pagi baru balik rumah. Tengok sampai berita dia accident dia. Semalam baru sembang, baru bercakap elok. Hari ni accident. Kereta total loss. Tapi dia berjahit lah. Tak nasib baik tak ada apa yang parah sangat, tak ada lah. Berjahit lapanya. Kita terkejut sangat sebab baru jumpa. Baru jumpa hari ni. Nak sebutnya, kita memang tak boleh nak ramal walaupun benda tu mungkin 5 saat ke depan kita. 1 saat pun kita tak tahu apa yang akan berlaku. Baik. Jadi orang yang dapat mengetahui ataupun dapat Allah bagi petunjuk hidayah kepada dia untuk merasai andai kata ini solat terakhir itu suatu anugerah. Perkara buruk akan menanti orang yang mengabaikan salat, mensia-siakan salat, sama ada tidak mendirikan ataupun salat ala kadar. Nabi sebut, siapa yang mengabaikan, mensia-siakan salatnya, mereka akan dikumpulkan di akhirat kelak bersama Fir'aun dan Haman. Orang yang mengabaikan salat, berkumpul dengan Fir'aun dan Haman. Kenapa berkumpul dengan Fir'aun dan Haman? Baik, kita tengok. Kerana kajiannya menunjukkan bahawa orang yang mengabaikan dan meninggalkan solat ini kerana banyak alasan tentang dunia. Sibuk kerja, sibuk urusan dunia lah. Sibuk nak main ke, sibuk kerja ke, galik tu galik. Maknanya dia galik dengan urusan dunia. Kalau Fir'aun dan Haman, Fir'aun ni raja, Haman ni dia punya menteri dia, Perdana Menteri dia. Mereka ini sibuk dalam mengurus negara dia lah. Negara apa tu? Mesir. Sibuk dalam mengarahkan untuk bina piramid. Kalau kita ambil sejarah, bina piramid tu lah. Mengerahkan Bani Israel jadi hamba sahaya, angkat batu besar, nak buat projek mega ni lah. Projek mega ni kekal sampai sekarang. Hebat dia punya arkitek dia. Baik. Jadi mereka ini menghabiskan segala yang ada pada dia, makna kecerdikannya, harta, tenaga dan sebagainya untuk kemegahan dunia. Jadi menghambakan rakyat secukup-cukupnya. Untuk projek tersebut memerlukan berjuta ketulan batu yang bertantan berat, dibawa daripada lembah khas dan dibinalah piramid itu dengan menggunakan teknologi zaman tu kuno, teknologi kuno yang tentunya lebih menggunakan kekuatan kudrat manusia. Untuk itu mesti menggunakan ribuan tenaga manusia secara paksa ataupun kita sebut hamba abdi. Dalam situasi demikian, Fir'aun mestilah amat sibuk mengendalikan projek raksasa tersebut sehingga hasil binaannya dapat dilihat pada sampai akhir zaman. Antara apa panggil tu, tinggalan ajaib dunia kan. Justru orang yang mengabaikan solat dijanjikan Nabi bangkit bersama Fir'aun dan Haman. Kerana apa dia? Inilah kelompok yang paling sibuk dengan urusan dunia dia. Sekelompok bererti nasib yang sama. Baik, lantaran persamaan sikap iaitu sehingga sentiasa sibuk urusan dunia hingga lupa untuk taat perintah Allah. Dia punya ilah dia apa dia? Sibuk hal dunia sampai teringat ke Tuhan. Maka berkumpul kelak bersama Fir'aun dan Haman. Baik, kita tengok pula kisah yang kedua. Ada seorang sahabat setelah Nabi, pangkat dia lepas Nabi lah, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gelaran dia As-Siddiq, seorang je dapat gelaran ni. Sayyidina Abu Bakar je dapat. Sayyidina Abu Bakar ni waktu zaman pemerintahan dia, makna Nabi dah tak ada, Sayyidina Abu Bakar ni sering kali menasihati para sahabat. Sebab dia pemimpin lah, dia duduk pada posisi menasihati dah. Menasihati para sahabat supaya apa saja yang boleh mengganggu ibadat kita, terutama ibadat solat, hendaklah dikikis bersih supaya solat itu khusyuk dan diterima Allah.
Maka Sayyidina Abu Bakar sering memberi peringatan kepada para sahabat. Apabila nak sembahyang, nak salat, maka dianjurkan, diingatkan supaya memadamkan api yang menyala dalam rumah tu. Api yang menyala dalam dapur tu, api pelita ke api dapur ke, padam dulu biar kita sembahyang dalam keadaan tenang. Padahal pada waktu tu kalau nak buat unggun api tu bukan main payah. Nak kena rosok lah, kena tiup, kena, bukan sekarang ni macam tu je. Nak buka pulas je macam tu je. Dulu ambil masa, susah nak pasang, nak hidupkan api. Tetapi Sayyidina Abu Bakar kata padamkan. Bila nak sembahyang, padamkan. Sumber api ni boleh jadi daripada tak apa saya cerita ni, bahan ketukan dan sebagainya. Sayyidina Abu Bakar menasihati para sahabat supaya api berkenaan dipadamkan, kerana boleh mendatangkan gangguan sewaktu salat. Api kalau tiada, dalam keadaan tiada kawalan, boleh mengakibatkan kebakaran sewaktu ditinggalkan mendirikan salat. Api waktu kecil jadi kawan, bila besar jadi lawan. Dengan memadamkan api bererti terpaksa bersusah payah untuk mencari punca bekalan api semula. Apatah lagi kalau waktu malam gelap, pasti menimbulkan kepayahan. Namun tetap boleh diusahakan kembali untuk memenuhi keperluan hidup. Sayyidina Abu Bakar berpendapat bergelap itu lebih selamat daripada hati diganggu sewaktu salat. Dalam keadaan gelap itu lebih baiklah daripada bila semayang tu duk mengingat-mengingat, aku semayang tadi tak padam lagi api. Api pula ada periuk, ada makanan, ada masakan. Teringat takut hangin. Kalau angin tolak boleh meliuk lentuk api tu, takut kena langsir pula. Jadi runsing. Tengok sembahyang tu fikir banyak benda tentang api saja. Jadi saya nak buka pesan macam tu. Samalah macam kita. Bila nak sembahyang tu pastikan dapur kita tutup. Bila kita nak tinggal motor tu pastikan anak kunci tu betul-betul kita ambil. Kalau tak tengah sembahyang, anak kunci tinggal di motor. Rusing tengah sembahyang. Siapa nak motor pula motor wai suku. Wai suku ni cepat hilang wai suku. RZ lagilah. Kalau motor Honda Kak tak apa lagi. Orang tak telur sangat. Tapi hak motor ni cepat hilang. Kalau dulu depa tak curi motor, depa curi tiup penutup tu. Kan dulu style tutup tu kala-kala ada kala macam-macam. Ni cerita budak nakal lah ni. Baik, jadi rusing kita tu waktu semayang sebab apa? Sebab benda tadi lah. Maka Sayyidina Abu Bakar sarankan kepada sahabat padamkan api. Kalau Nabi sebut apa dia? Kalau nampak makanan dihidangkan, maka makanlah, Nabi kata. Iyalah, takut ni lah. Takut terfikir-fikir waktu semayang. Tengah semayang tapi fikir makanan. Ada satu tempat tu, masjid saya lah, ke masjid orang, masjid saya. Pernah satu ketika tu kita malam Jumaat kita baca Yasin lah. Baca Yasin. Lepas tu adalah orang bagi nasi lemak ke apa tak. Dia letak meja ni, pintu tu kan, pintu sliding tu, letak meja tepi tu, letak nasi lemak situ. Satu masjid lah baru nasi lemak tu. Tengah semayang isyak tu macam-macam lah fikirnya. Ada fikir nasi lemak lauk apa, nasi lemak ikan bilis ke, sambal ikan bilis ke, sambal ayam. Ada menghidu dan sambil menganalisa. Analisis. Tak kosong lah sembahyang. Kalau lepas sembahyang, ada orang jenis sembahyang sunat. Aku sembahyang sunat ni sempat ambil, nanti tak kat orang lain pula. Macam-macam gangguan tu. Saya pun tanya, kenapa letak nasi lemak dalam? Kan bau tu semerbak kan. Sedap kan bau kan. Kita bukan khusyuk ingat ke nasi lemak. Dia jawab apa dia? Tak boleh Ustaz, kalau kita letak di luar nanti kucing, kata dia pula kan. Carilah ikhtiar. Sebab antara kucing dengan gangguan kita tu, kucing tu sikit sangat nak dibandingkan dengan gangguan kita waktu solat. Macam tadilah api dengan dipadamkan, yang mengganggu kita waktu solat. Maka gunakanlah apa sahaja cara untuk biar kita tenang solat. Baik, contoh lagi apa dia? Gangguan solat. Tadi bunyi mic. Tadi bunyi mic dah. Agak-agak bunyi mic ni mengganggu atau tidak?
Ganggu kan? Maka kalau ganggu apa nak buat? Buat tak tahu. Nah, dia macam ni. Bila melibatkan pengurusan masjid, AJK tu satu hal. Satu lagi, kalaulah kita boleh buat, kalau boleh buat lah kan. Kalaulah pemilihan AJK tu bukan berdasarkan geng, tapi berdasarkan ahli qaryah yang ada kepakaran. Contoh dah, siapa kalau bahagian mat, biar ada orang yang pakar bahagian elektronik ni. Biasanya isu mana-mana masjid pun, kalau Tok Bilal ejah macam ni, Tok Bilal nombor 2 ejah macam ni pula. Lepas tu Tok Imam tak sedap baca, Tok Imam pula ejah. Lepas tu pengurusi kata, lepas tu setiausaha pula mari ejah. Macam-macam bunyi. Kalau technician dia, dia tahu dah. Dia nak ukur apa dia, speaker letak macam ni, halangan audio, halangan berapa banyak halangan, besar mana, tak perlu beli macam hak kahwin tu. Dia ada ahli dia. Kalau boleh, kalau tak dapat ahli pun, kalau time kita mesyuarat tu, kalau boleh datangkan orang yang ahlinya. Mic ni jangan ketuk, jangan tiup. Contoh dah, mic ni jangan tiup. Bukan semua orang tahu ilmu mic tu, baru mic. Tak boleh kira ilmu kipas lah tu. Ada satu masjid tu beli kipas helikopter tu sampai 3. Salah pasang tu terbang kain. Angin dia kuat, patut satu je. Tapi sebab tak tahu tadi, duit banyak, masjid besar duit banyak kan. Jadi dia rasa kena beli 3. Kena tanya dulu ahli dia. Aircon pun sama. Cerita buat aircon tak. Aircon ni kalau nak buka nak tutup, dia kena buka guna dia punya switch. Ni apa dia? Remote. Tak boleh terus tutup hak hijau kuning, hijau merah tu. Kalau tutup pop terus itu, cepat rosak aircon. Sebab apa cepat rosak? Sebab dia punya motor tengah berpusing lagi. Bila pada pump dia berhenti, dia kan disedut angin panas tu. Angin tu tersekat dalam tu cepat rosak. Tapi kalau kita guna remote pun, dia masih lagi perlahan. Itu ilmu tu. Lepas tu nak suhu, macam mana suhu? Suhu ni jangan sedut sangat sampai 16. Suhu ambil suhu standard lah 23, 24. Kita suhu badan 28 kan? 30, 28. Kita ambil suhu 24, 23 sudah cukup. Lepas tu jangan ambil yang dry, kering tekuk-tekuk. Jadi semua tu ilmu lah kau tu. Tapi tak semua orang tahu. Siap tahu, tapi orang lain tak tahu. Bila orang lain pegang remote, siap pula mengepek, bunyi siap salah, macam-macam lah. Jadi benda tu kalau boleh lah, dalam kita punya AJK tu ada pakar paip dalam masjid lah, pakar bahagian deko, pakar bahagian kapet ni kena cuci, bukan sedut saja bukan sedut remote, bukan sedut guna vacuum saja, kena cuci juga jenis tembok air tu paling kurang 2 tahun sekali, setahun sekali, tak apa dah. Ni nak bulan puasa ni, sebab sedut habuk jenis kotor-kotor bawah tu banyak lagi. Pernah kita tengok tak, bila kita basuh je guna mesin dia tu hitam tu dekat sama dengan kopi, dia punya hitam. Kita tak rasa apa, tapi kita duk sedut, kita duk sujud, kita duk menapaskan kapet, tapi dalam tu banyak lagi. Itu ilmu tentang pengurusan masjid yang kena tanya pada ahli. Sebab apa ni? Sebab nak suruh semayang kita ni biar mudah, biar mudah dapat khusyuk. Kita bunyi tadi pun dah mengganggu, macam-macam berkata dalam hati. Betul tak? Jadi usahakan apa saja yang boleh menyebabkan jemaah mudah untuk khusyuk. Ada lagi cara dia. Antaranya adalah bila datang majlis ilmu, paling utama majlis ilmu dan juga hari Jumaat, usahakan biar ada bau, biar jemaah mari tu ada bau wangi. Ni ada kan, hidup dah ni, nampak spray zup kan. Ada tempat tu dibakar bukhar. Nak suruh wangi, biar ada suasana, jemaah datang pun suasana khusyuk. Dan kalau bau wangi kan dia mengaktifkan minda, betul tak? Bau wangi dia akan menyebabkan minda kita lebih tajam. Kata Imam Syafi'i sendiri. Antara hikmah pakai minyak atar atau minyak wangi tadi, menajamkan fikiran. Kalau time khutbah bau macam-macam, tidur kita. Tapi kalau bau wangi, maka lebih bantu celak mata sikit. Nampak tak? Itu pengurusan masjid tu. Bukan pengurusan masjid ni bayar bil api, bayar bil air,
Tai paip patah ganti paip, itu saja tidak. Dia banyak benda lagi. Jadi sebab tu kena ada orang yang mahir dalam bidang. Macam mufti lah nak keluarkan fatwa, dia kena panggil pakar yang berkaitan. Macam COVID itu dipanggil doktor, dipanggil saintis, semua dipanggil dah. Masjid pun bila nak mengurus masjid, jangan kita pandai-pandai sendiri. Ada pakar dia yang kita kena panggil untuk bantu rujukan kita. Nah, jadi benda tu kita sebenarnya akhirnya matlamat kita apa dia? Masjid ini dapat orang bila datang semayang bantu khusyuk. Memang tu tujuan dia. Memakmurkan rumah Allah. Orang yang bertakwa, takut pada Allah. Takut pada Allah dengan erti kata hamba Allah. Hamba Allah, khalifah Allah yang mengurus, mengatur muka bumi. Jadi itu antara jihad kita. Nah, masing-masing ada peranan ni. Jemaah dia kena jaga adab dia. Bila mari, kalau boleh datanglah dengan pakaian yang terbaik, dengan wangian yang elok, dengan bau badan, bau ketiak, bau mulut. Itu mengganggu orang sebelah. Itu bahagian jemaah. Tadi kita cerita bahagian AJK. Jadi semua itu akhirnya ikhlas kita niat kepada Allah, Allah bantu pula kita supaya dapat buat ibadat tu dengan khusyuk. Itu yang kita nak tu. Itu kita nak. Baik, mudah-mudahan Allah bantu kita. Jadi Nabi sebut innani anallahu la ilaha. Nabi sebut firman Allah dalam Quran surah Taha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, dirikan salat untuk mengingatiku. Jadi tujuan salat adalah untuk ingat kepada Allah. Khusyuk adalah hadir hati ingat kita kepada Allah. Makna apa dia? Sekarang ni tadi kita bincang, Sayyidina Abu Bakar bagi nasihat supaya padamkan api, supaya hati kita lebih tenang, lebih khusyuk waktu solat. Perbincangan kita panjang lebar tadi, masing-masing ada tanggungjawab supaya apa dia? Supaya rumah Allah ini menjadi tempat bantu kita dapat semayang lebih khusyuk. Biar beza semayang dengan dekat masjid dengan semayang dekat rumah. Dan pernah kita bincangkan juga beza antara masjid ni dengan masjid lain, masjid tu dengan masjid sinun, masjid sini, semua ada beza. Sebab apa beza tu? Sebab orang yang mengimarahkan. Bukan sebab kapek, bukan sebab cat, bukan sebab aircon dan kipas. Tapi sebab orang jemaah yang mengimarahkan. Dia macam tu. Walaupun kita datang singgah masjid tu, kita datang singgah. Orang tak ada musafir, kita datang singgah je nak semayang. Orang jemaah dah balik. Tapi kita walaupun semayang seorang-seorang, kita rasa sedap. Sebab apa? Kapek ni, masjid ni disujud, disolatkan oleh orang-orang yang betul-betul ikhlas hatinya kepada Allah. Bekah-bekah orang khusyuk duduk dalam ni. Sebab tu lain suasana dia. Lain suasana masjid ni adalah mengikut kepada siapa yang mengimarahkan masjid tersebut. Baik. Dalam hadis lain, solat Nabi bersabda yang bermaksud apabila azan berkumandang sedangkan makanan terhidang, maka makanlah terlebih dahulu sebelum menunaikan solat. Ini kita dah bincang tadi. Jadi solat itu tujuannya adalah untuk mengingat kepada Allah. Aqimis salah wa aqimis salata li dzikri, dan cara nak yang Nabi sebutkan juga tadi tentang hidangan. Baik. Kemudian solat mengadu kepada Allah, diri diabaikan. Matut tajuk baru. Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, tidak akan selamat pekerjaan umat mutaakhir kecuali meneladani cara amalan umat terdahulu yang membawa kepada keselamatan. Sayyidina Ali kata apa dia? Tak selamat orang di akhir zaman ataupun umat terkini, umat yang mutaakhir, umat sekarang, kalau dia tak ambil iktibar ataupun tak ambil pengajaran, tak belajar daripada umat-umat terdahulu, yang mana umat terdahulu sudah melaluinya, yang membawa kepada keselamatan. Satu daripada caranya adalah dengan meneliti dan mempelajari hal ehwal keselamatan umat terdahulu daripada kalangan para sahabat, khususnya macam mana sahabat solat, iaitu
Perkara zahir salat sejak daripada urusan wuduk sebagai pembuka, juga rukun-rukun sah syaratnya. Baik, lebih utama lagi adalah dari sudut rohaninya. Kalau zahir cerita tentang tadilah yang nampak pergerakan kita, syarat dan rukun, itu zahir. Kalau rohani, dia melibatkan khusyuk dan ikhlas, tawaduk kita di dalam solat, kerendahan hati di dalam solat. Tawaduk ni maknanya kerendahan diri. Baik, jadi Sayyidina Ali pesan apa tadi? Kalau nak selamat, kalau nak berjaya, tengok daripada umat-umat terdahulu yang berjaya. Kita yang kemudian ini kena tengok macam mana sahabat sungguh-sungguh jaga sembahyang. Baik, pergerakan hati ketika solat sama ada lebih banyak ke arah perkara yang di luar solat, atau tertumpu kepada bacaan solat serta pergerakan rukunnya. Maka perbincangan seterusnya adalah waktu kita sembahyang, hati kita banyak ingat hal luar ke hal dalam solat? Itu soalan. Adakah hati tertumpu sepenuhnya kepada maksud bacaan, yakni semenjak daripada takbiratul ihram diikuti dengan 13 rukun yang lain, termasuklah yang sunat-sunat apa semualah. Adakah semakin lama ibadat solat itu, maka ianya jadi semakin baik dan dimakbulkan Allah? Soalan lagi, bila kita sembahyang tu makin lama kita ibadat, adakah ianya makin baik? Dah berapa tahun kita sembahyang? Kalau kira sejak daripada akhir balik sampai usia sekarang, adakah kita sembahyang tu makin baik ataupun kita rasa sama saja? Baik, dan adakah ianya dimakbulkan oleh Allah? Sebelum ni kita pernah bincang juga rasanya. Ada beza solat sah dengan solat makbul. Solat sah daripada sudut syariat, sudut fiqh, iaitu kerja malaikat, tanda kiri kanan kita. Fatihah dia betul, tahiyat dia betul, rokok dia betul, sujud dia sempurna. Itu hak nampak zahir. Baik, makbul pula melibatkan hati. Tuhan yang tengok, Allah yang tengok. Allah yang memandang pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak memandang kepada suwarikum, rupa parah kamu, walakin Allah yanzuru ila qulubukum. Bahkan sebaliknya, Allah melihat kepada hati-hati kamu. Allah tak pandang rupa parah, Allah tengok kepada hati. Maka hati ni perbahasannya khusyuk, ikhlas, tawaduk. Khusyuk, ikhlas, tawaduk. Maka terima ataupun tidak, sah daripada sudut fiqh, makbul diterima oleh Allah adalah daripada sudut ikhlas hati kita, khusyuk kita, tawaduk kita. Kalau semayang belakang tu imam dah. Tapi sebab apa semayang tu imam, belakang tu imam? Sebab nak orang kata dia lebay, nak orang kata dia ni macam-macam lah. Maknanya dia nak mengharapkan puja manusia. Maka bukan kerana Allah 100%. Maka yang tu yang bermasalah. Yang inilah dalam perbahasan syirik khafi di sini lah sebenarnya. Bukan sepenuhnya lillahi ta'ala ada bercampur. Allah ni ada satu sifat kalau kita sebut bahasa-bahasa, sifat ni kalau letak pada makhluk dia jadi tak berapa elok, tapi kalau letak pada Allah menunjukkan kesempurnaan. Apa dia? Allah ni maha cemburu. Satu sifat, maha cemburu. Allah tak nak duduk siapa-siapa, tidak nak bersekutu dengan siapa-siapa dalam hati, dengan siapa-siapa pun tak nak berkongsi. Sebab Allah memang sifat dia esa dalam segala keadaan. Maka kalau hati kita tengah semayang lillahi ta'ala, sebut masa sebelum semayang tadi, tapi bercampur juga dengan benda lain, dengan urusan-urusan dunia, dengan urusan-urusan hati yang bersifat dunia tadi, maka itulah yang sebenarnya yang kita boleh katakan ada sedikit bermasalah daripada sudut syirik yang kita tak sedar. Syirik hak jali, hak besar tu, semua tokong apa semua tu jelas lah. Ni syirik ni buat tidak 100% lillahi ta'ala, tapi bercampur lagi. Puasa campur dengan nak diet pun ada sekali. Semayang pun sama, campur macam nak senaman ke apa ke. Yang tu yang kita nak jaga. Bila kita belajar, tolak terus. Kadang-kadang datang sebab apa? Sebab aku ni imam nombor 2, kena duduk belakang tu imam nombor 1. Jadi lepas tu kalau aku tak datang, nanti orang kata. Sama lah kalau jadi AJK kan, kalau AJK tak datang, nanti orang kata. Jadi banyak sebab pengaruh-pengaruh luar tu yang kita tak nak. Itu kita nak belajar dan jaga diri kita, latih diri kita, tolak pengaruh gangguan-gangguan luar tadi. Biar kita semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi benda tu datang bisik.
Tak terimam tengah sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedap juga aku baca. Aku seorang aku baca macam ni dalam kampung ni. Tak terimam tu, cerita tak imam. Sedapnya aku baca. Ya, itu wujud. Ya, itu gangguan. Tapi benda tu bila datang bisik, macam mana? Istighfar dalam hati, tolak terus. Nah, bila yang tak boleh ni kalau kita layan. Benda bisik ni memang akan ada selalu. Nah, dia kan ada selalu. Orang tengok baju kamu pakai baju baru tu. Pakai baju baru pun. Nah, tapi benda tu bisik. Maka bila datang, kita belajar tolak. Yang bermasalah, yang merosakkan hati, kalau kita layan, betul juga. Kita betul jugalah hati. Syaitan memang kerja dia. Dia tahulah mana kelemahan kita. Baik. Jadi kalau sah itu dari sudut fiqh. Kalau makbul solat itu daripada sudut ikhlas kita, tawaduk dan khusyuk kita. Itu cerita kita dengan Allah yang memandang pada hati kita. Dan ini peringatan supaya kita tidak berlaku terkena penyakit ataupun terkena syirik tadi. Syirik khafi, halus, tersembunyi dalam hati, orang tak tahu. Kita je tahu. Itu pun kalau kita belajar ilmu tasawuf. Kalau tak belajar, hanyut dengan gitu. Baik. Sebab tu penting belajar ilmu bab jaga hati ni penting, sebab nak suruh makbul amalan kita. Baik. Zahir mungkin nampak sama, sembahyang takbir rokok sama je, tapi hak beza terima tak terima ni dalam hati masing-masing. Baik. Nabi bersabda yang bermaksud, barang siapa yang mendirikan solat pada waktunya, dengan erti kata solat di awal waktu, dan mereka cermat dengan basuhan wuduknya, dengan erti kata apa dia punya 3 kalinya, dia punya tertibnya, basuh betul-betulnya, sela-sela betul lah semua tu. Lepas wuduk dia pun menghadap kiblat, baca doa asyhadu alla ilaha illallah tu lah, sampai habis. Kemudian diikuti rokok dan sujudnya. Bukan rokok sujud saja, termasuklah takbiratul ihram, termasuklah Fatihah, semualah perwakilan saja rokok dan sujud. Serta khusyuknya sempurna daripada sudut segala syarat sah, sunat, rukun apa semua, dan khusyuknya. Maka diangkat ibadat solat itu ke langit dalam keadaan putih melepak. Solat itu berkata, wahai manusia yang empunya solat, yang empunya diriku, aku berdoa kepada Allah agar Allah menjagamu sebagaimana kamu menjagaku dengan sempurna dahulu. Sebaliknya, sesiapa yang mengerjakan solat tidak menjaga waktunya, maknanya sembahyang di hujung waktu, sembahyang dalam keadaan ghalib, apa lagi, dan tidak cermat basuhan wuduknya serta rukuk sujudnya, sebaliknya, maknanya apa dia? Diangkat dengan pahala diangkat dengan warna hitam. Dan doa solat yang naik tadi mendoakan kecelakaan. Bagaimana dia tak jaga aku dulu, maka engkau tak payah jaga sangatlah dia. Itu doa makna sebaliknya. Sebab itu kena sungguh-sungguh kita menjaga, kena sungguh-sungguh kita usaha. Baik. Ada saya cerita kat sini ke? Sebab nak dapatkan khusyuk ni, bila kita banyak pengalaman, kita tahu selok-belok diri kita nak khusyuk macam mana. Ada orang khusyuk dia kena pakai baju warna putih, dia rasa khusyuk lebih sikit. Ini mungkin belajar tentang aura tubuh dia. Ada orang nak pakai hijau, ada orang mungkin nak pakai kain katun. Tengoklah masing-masing lah pengalaman diri sendiri. Ada orang nak kena pakai serban baru, rasa tertutup sikit, rasa ni sikit, macam-macam. Macam-macam masing-masing. Ada orang kena pakai kopiah, ada orang yang tak pakai kopiah tu minta maaf, kena pakai jugalah sunat tu yang lepas. Walaupun satu seboleh-bolehnya kita buat. Jadi dengan pengalaman kita banyak solat, kita kadang-kadang boleh jumpa trik untuk diri kita sendiri macam mana nak dapatkan khusyuk. Sebab tu pengalaman banyak solat itu penting. Solat wajib satu hal, ditambah lagi pengalaman-pengalaman kita nak dapatkan khusyuk waktu kita sembahyang
sunat. Khusyuk bukan sembahyang fardu saja, sunat pun seboleh-bolehnya kita nak khusyuk juga. Sebab itu menampung hak fardu dan juga sebagai medan latihan kita. Hak pahala tu pahala Allah bagilah, tapi untuk kita punya latihan rohani itu penting solat sunat. Solat sunat ni sangat penting untuk rohani kita. Baik. Solat yang tidak sempurna dinaik ke langit dalam keadaan hitam legam sambil berdoa, aku berdoa agar Allah abaikan aku sebagaimana kamu mengabaikan aku dahulu. Solat yang huduh itu digumpal oleh Allah dengan kain seperti kain buruk, gumpalan kain buruk, maka dilontarkan kembali ke muka orang yang tak jaga solat. Kan solat ni pertama dihisap. Beres solat, bereslah amalan lain. Tapi ada orang pahala solat tu bila hisap Allah gumpal balik, campur. Ya Allah, kan aku sembahyang ya Allah. Kita pun kata, kamu sembahyang betul kepada aku, tengok balik kamu sembahyang kenapa? Kamu jaga ke tidak sembahyang? Kamu abaikan solat kamu. Kamu sembahyang tu sengaja dia lewat waktu. Sembahyang pun buat perpah je. Bukan sembahyang kerana aku takut dosa je. Jadi campur balik pada kita. Tak diterima. Baik, sesungguhnya orang yang telah menunaikan salat tidak boleh berasa puas hati dan menganggap kerja amalnya sudah selesai. Sebenarnya masih ada perkara yang tertinggal daripada pengetahuan orang berkenaan. Salat bermula dengan wudu. Baik, jadi kalau lepas sembahyang tidak boleh kita rasa puas hati. Sebab tu lama ajar lepas sembahyang kita istighfar, minta ampun balik, ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah, ada lagi tak ada ya Allah. Kerana kita tawaduk pun ada kat situ, rendah diri dan sedar diri. Baik. Dan bercita-cita lepas ni, ya Allah, lepas ni ya Allah, aku nak buat lebih baik lagi, bantulah aku ya Allah. Ini percakapan kita dengan Allah dalam hati. Sebab tu sebenarnya lebih baik kita memperbanyakkan kita berhubungan dengan Allah yang sebegini, sebagai tanda juga zikir kita kepada Allah. Dan juga bukan semata-mata kita menghafal wirid ataupun menghafal doa. Sebaliknya lebih banyak kita bercakap begini dalam hati kita dengan Allah, itu lebih baik, lebih meningkatkan iman kita. Sebab hafalan semua ramai orang boleh hafal, tapi untuk dapatkan khusyuk tawaduk ni tak semua orang dapat. Sebab tu ada kaedah dah. Ada kaedah nak sebelum sembahyang tu, ya Allah, ni dalam hati dia sebut hati, ya Allah, aku datang nak menghadap kepadamu, ya Allah, tolonglah bantu aku untuk khusyuk. Sebutlah hati gitu. Orang lain baca qul a'udzu birabbinas, ada astagfirullahalazim. Itu kita belajar dari sudut fiqh, kita belajar ulama ajar. Tapi dia yang tu dia buat juga, tapi dia tambah lagi supaya apa? Untuk hati dia betul-betul. Kalau tak, dia tu lebih banyak doa di mulut saja. Kalau kita bangsa ajam, kita ni bahasa Arab tak berapa nak reti. Sebab tu kadang-kadang kita baca tu untuk hafal, atas dasar hafal kita saja, tak masuk dalam hati. Sebab tu untuk bantu kita yang tidak ajam ni, yang tidak Arab, yang ajam ni, qul a'udzu birabbinas tu kita baca juga. Tapi masuk satu lagi, ya Allah, tadi awal ni andai kata ini solat terakhir, ya Allah, bantulah aku untuk khusyuk kepadamu. Tu je doa dia sebenarnya. Tak perlu nak hafal yang Arab tu banyak sangat. Yang penting kita dengan Tuhan tu yang penting sekali. Baik, sampai sini saja. Solat bermula dengan wuduk tu tanda muka surat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farij jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Allahumma ighfir warham li ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.